Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan syarikat perniagaan kami. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan nama syarikat kami, iaitu Global Authentic Food Sdn Bhd. Okey, syarikat ni adalah syarikat menjual bahan makanan yang akan saya terangkan kemudian. Okey, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli kumpulan saya yang juga merupakan pengurusan tertinggi dalam syarikat kami. Saya sendiri Rajan Tirun Samraj sebagai pengarah eksekutif. Rakan saya Zasrin Zainal, pengurus media dan promosi. Pengurus pengeluaran Encik Budi bin Basuki. Pengurus pemasaran Puan Farhain dan Muhammad Sukri sebagai pengurus jualan. Okey, syarikat yang kami wujudkan ini ialah syarikat berasaskan bahan makanan. Nama syarikat ni Global Authentic Food Sdn Bhd. Dan yang ini merupakan syarikat Sdn Bhd. Syarikat ini telah didaftarkan pada 1 hari bulan Mei 2022 dan telah mula beroperasi bermula 1 Jun 2022. Syarikat ni mempunyai pejabat dan kilang di tempat yang berlainan. Alamat pejabat ialah di nombor 84 Lorong Haji Talib, Seksyen 19 Salam, manakala kilang kami pula terletak di Jalan Tengku Empuan Zabida, Seksyen 9 Shah Alam, Selangor. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan visi dan misi syarikat kami. Visi syarikat Global Authentic Food Sdn Bhd adalah untuk menjadi pembekal utama pes sambal secara global menerusi platform atas talian. Misi syarikat Global Authentic Food Sdn Bhd adalah untuk memastikan pes sambal yang bermutu tinggi dan berkualiti dibekalkan kepada peruncit dan peniaga kecilan seluruh dunia. Platform yang akan digunakan oleh kami ialah platform Alibaba. Berikut ialah logo syarikat kami. Berikut ialah logo produk kami. Dan berikut ialah produk kami, pes sambal. Okey, di sini saya ingin memberikan penerangan tentang gambaran industri yang dipilih. Industri yang dicuburi oleh syarikat kami adalah industri makanan. Industri ini merupakan industri yang mempunyai kelebihan dari segi pemasaran kerana makanan menjadi satu keperluan hakiki kepada manusia. Global Authentic Food telah menyasarkan untuk menjalankan perniagaan ini dengan menyasarkan platform atas talian yang mana akan memudahkan mendapat pasaran yang luas secara global di seluruh dunia. Meskipun terdapat pelbagai syarikat dan perusahaan yang menjual makanan yang hampir sama dengan Global Authentic Food, nama produk yang dihasilkan oleh Global Authentic Food adalah unik dari segi penghasilan dan juga pemasaran, di mana kami menjangka dapat meraih sokongan daripada perniagaan peruncit lain. Global Authentic Food telah menyasarkan produk ini untuk dijual secara pukal, iaitu kepada peniaga-peniaga kecil untuk dipasarkan di negara mereka. Produk ini akan dipasarkan melalui platform jualan pukal yang terkenal, iaitu Alibaba.com. Menerusi Alibaba.com, Global Authentic Food akan memasarkan produk ke seluruh dunia dan pasaran Eropah merupakan pasaran yang menjadi sasaran utama kepada kami. Global Authentic Food juga berfikiran positif bahawa dengan membuat pemasaran dan sasaran di Eropah adalah dijangka saingan kurang sengit daripada pengeluar lain berbanding dengan saingan yang bakal dihadapi jika membuat pasaran di negara Asia yang sememangnya kaya dengan makanan Asia yang pedas. Sekian, terima kasih. Pembentangan terusnya akan dilakukan oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Budi bin Basuki, nombor metrik 259833. Okey, kita lihat seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan saya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan iaitu keperluan pasaran Global Authentic Food, fungsi, keinginan dan matlamat pelanggan yang disasarkan. Okey, kedua, membolehkan pengusaha memenuhi kehendak pasaran pelanggan secara strategik. Ini merangkumi produk atau perkhidmatan, promosi, tempat dan lain-lain. Global Authentic Food menumpukan terhadap produk, harga dan promosi. Okey, sebenarnya produk.
produk menekankan keaslian resepi dan cita rasa tempatan. Bagi mencapai tahap ini, pekerja dilatih untuk menyampaikan kualiti terbaik, mempelbagaikan variasi sambal dan memastikan kualiti dan kesegaran bahan mentah yang digunakan. Okey, harga kita lihat pada penempatan harga yang bersesuaian, memberi impak langsung kepada syarikat, pelanggan dan ekonomi. Strategi penempatan harga dia mementingkan aspek yang kualiti. Promosi dapat meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kewujudan jenama produk dan dapat menembusi pelbagai lapisan masyarakat di luar dan luar negara. Ia dijalankan melalui dua platform digital, iaitu media sosial dan e-dagang. Media sosial contohnya menggunakan Twitter, FB, Instagram dan TikTok. E-dagang menggunakan Alibaba dan Shopee, aplikasi WhatsApp dan Telegram. Okey, analisis kompetitif. Okey, analisis kompetitif ini penting untuk memahami persekitaran operasi bagi mencapai dan mengekalkan kelebihan daya saing serta meningkatkan prestasi perniagaan. Okey, dia melibatkan beberapa persen utama dalam industri khususnya pengeluar sambal nyet berapi, sambal lina, toke sambal hitam. Okey, kalau kita tengok sini lah, sambal nyet berapi hanya satu produk, pengantaran ke rumah kita tidak buat lah, ambil kita tidak buat. So kesetiaan stok kurang baik, pembayaran dalam talian, aktiviti pelanggan lah, pelanggan. Sambal lina, toke sambal hitam, pelbagai jenis sambal melalui ejen, hanya didukasi berdekatan dengan kedai atau ejen. Kesediaan stok dia akan lambat lah. Pembayaran melalui tunai dan dalam talian. Ini memfokuskan kepada perluasan pasaran dan penguasaan produk sambal di dalam negara dan luar negara. Ia menyasarkan kepada pengguna platform media sosial dan e-dagang. Okay, Global Antique Food menemukan terhadap pengguna platform e-dagang dan media sosial serta melihat kepada kebolehcapaian pengantaran dan jangka hayat produk dalam pemasaran. Okay, 21 hingga 25 tahun menjadi pengguna Shopee wanita Melayu. Okay, 20 hingga 50 tahun pengguna Shopee. Bagi pengguna Shopee bagi pasaran luar negara, menumpukan kepada rakyat Malaysia yang merantau memperkenalkan budaya serta mensasarkan di Malaysia, khususnya mereka yang berkunjung ke sini. Okay, namanya nostalgia dia. Dan persaingan global nanti Sdn Bhd ni menjadikan persaingan hebat seperti sambal lina, toke sambal hitam dan sambal nyet berapi sebagai penanda asas syarikat. Okay, rujukan carian e-dagang dan media sosial membantu mempromosikan keluaran Global Antique Food secara tidak langsung. Okay, 20 juta pengguna internet di Malaysia dengan bilangan pembeli dalam talian tertinggi di Asia Tenggara. Peningkatan 161% transaksi, peningkatan pembelian dalam talian secara mendadak 76%, melakukan pembelian secara sekali sebulan, intensi pembelian dalam talian meningkat. Okey, terima kasih dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan part beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abu Jamin yang akan menceritakan berkaitan dengan analisa pelanggan bagi segmen perniagaan e-dagang bisnes to bisnes ini. Faktor yang penting perlu diperhalusi adalah siapa pengguna akhir bagi produk yang dikeluarkan. Jadi berdasarkan daripada tinjauan ekonomi 2021, walaupun subsektor ekonomi memuncul sebanyak 6.1 pada 2020, namun diunjurkan melonjak sebanyak 8.5% yang disokong oleh semua segmen pada tahun 2021. Segmen burung dijangka disokong oleh industri berasaskan makanan.
pada masa yang sama, pengembangan aktiviti e-dagang yang akan menyokong segmen rujuk ini. Ini memberikan peluang perniagaan bagi industri makanan khususnya untuk berkembang dengan pantas selepas pandemik. Berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negara, sebanyak 86,370 rakyat Malaysia berada di luar negara sejak tahun 2013 hingga 2021. Ini adalah peluang, ada prospek yang mana perniagaan makanan halal ini mempunyai ruang yang cukup besar dalam segmen e-dagang, terutama sekali dengan menggunakan Alibaba.com. Baiklah, daripada segi strategi harga, perniagaan business to business ini adalah penting untuk memastikan kompetitif produk di pasaran. Ini kerana keuntungan adalah keutamaan dalam perniagaan, apatah lagi dalam platform e-dagang Alibaba.com yang menyediakan ruang perbandingan harga dalam pasaran. Oleh itu, 4 strategi yang kita cadangkan. Pertama adalah strategi harga pengenalan produk yang bersifat sementara, namun ia mampu membantu peniaga membina reputasi dan keyakinan terhadap produk yang diperkenalkan. Kedua, strategi harga pukal yang mana ia tertakluk kepada kuantiti minimum yang boleh ditempah dapat menjangkakan margin jualan kepada peniaga. Dan yang ketiga, strategi harga berdasarkan kualiti produk kerana ia dapat membezakan antara produk premium dan produk pasaran dan pasti perbezaan harga ini dapat dilakukan. Dan yang keempat, strategi harga yang berdasarkan pada pembungkusan. Ini kerana berdasarkan pembungkusan dapat membezakan persamaan kualiti produk dan penetapan harga berdasarkan segmen pasaran dan keperluan pengguna. Di sini peniaga ataupun pembeli bagi segmen business to business ini dapat menjangkakan margin keuntungan dalam perniagaan mereka di pasaran. Memandangkan platform Alibaba.com mempunyai pengaruh yang besar dalam segmen business to business, pengetahuan terhadap prosedur perdagangan antarabangsa perlu ada pada penjual atau pengeluar barangan. Di Malaysia, melalui Kementerian Keuangan, aplikasi My Trade Link yang bertujuan mengurangkan kertas kerja manual dan proses fizikal di samping mempermudah cara urusan pertukaran dokumen dalam perdagangan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh negara-negara perdagangan Asia dan juga antarabangsa. Manakala antara halangan-halangan yang perlu dipahami atau perlu kita kenal pasti ada kengkangan produk, terutamanya makanan, kerana ada negara-negara yang mengenakan kawalan terhadap produk import tertentu bagi menjamin keselamatan makanan. Dan yang keduanya, perlu mengenal pasti kos pengantaran dan kaedah ekspor yang betul. Baiklah, seterusnya untuk tujuan pemasaran unik yang mana boleh dicadangkan adalah 4 kaedah, iaitu pertama, penawaran bagi harga borong dengan margin keuntungan yang sepadan dengan konsep tawar-menawar atau rundingan apabila membuat pembelian secara pukal. Sebagai contohnya, kita boleh lakukan apabila dia membelikan dalam satu kuantiti yang banyak, mungkin kita boleh mengurangkan harga bagi meningkatkan margin keuntungan pada peniaga B2B dalam Alibaba.com. Ataupun kedua, kita menggunakan prosedur yang mudah, iaitu 30% dibayar dahulu sebagai deposit, manakala 70% daripada bayaran akan dibuat semasa proses pengantaran dilakukan ataupun sebelum proses pengantaran dilakukan, dengan memaparkan prosedur atau perjalanan pengantaran produk tersebut. Kedua, menawarkan pada hotel-hotel ataupun restoran yang menawarkan juadah Asia, di mana itu ada peran promosi yang boleh kita buat bagi memasarkan produk yang kita sediakan. Ketiga, mengaplikasi media sosial bagi tujuan pemasaran produk dengan menyewa ruangan iklan melalui Alibaba.com untuk membuat perikanan melalui juga Facebook, YouTube dan Instagram. Jadi ini akan membina keyakinan kepada peniaga-peniaga yang menceburi bidang business to business untuk beli produk yang kita keluarkan. Dan yang keempat, menggunakan hikmat influencer untuk mempromosi produk dengan buat video pendek berkaitan dengan produk, dan video tersebut dialih suara ataupun menggunakan bahasa antarabangsa ataupun sasaran negara ataupun prospek pembelian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nafara binti Ismail, nombor metrik 26806, akan membentangkan tentang strategi pemasaran dan strategi pemasaran atas talian. Strategi pemasaran adalah merupakan promosi di mana ini merupakan aktiviti komunikasi yang dilakukan dengan menumpukan kepada komuniti yang lebih meluas, di mana tujuannya adalah untuk menyebarkan maklumat, layanan perkhidmatan, jenama atau syarikat kepada masyarakat luar. Strategi pemasaran adalah merupakan usaha untuk memasarkan sesuatu produk, sama ada ini berbentuk barangan atau perkhidmatan, dengan menggunakan corak perancangan dan taktik yang tertentu dalam meraih tulangan jualan yang tinggi. Strategi pemasaran terdapat 4 bahagian, iaitu harga, produk, promosi dan saluran.
harga, di mana pihak pemasar perlu menitik beratkan margin harga sama ada harga premium atau murah. Produk yang dikeluarkan perlulah mempunyai kualiti dan mempunyai penjelasan yang jelas tentang produk. Promosi, di mana pemasar perlu menggunakan media dan saluran yang bersesuaian. Mesej yang disampaikan adalah bersesuaian. Saluran pula di mana pemasar perlu menitik beratkan kesesuaian saluran yang digunakan dan kos saluran yang digunakan. Strategi pemasaran atas talian. Menurut Lusa Bandara Damarum 2016, strategi pemasaran merupakan sesuatu yang penting dalam menyampaikan maklumat produk di mana mendapat pelanggan bersesuaian dan merupakan elemen utama di dalam sebuah perniagaan. Strategi pemasaran adalah talian atau e-pemasaran ini boleh menjangkau pasaran dan pelanggan yang lebih meluas dan dengan menggunakan kos yang rendah berbanding secara tradisional. Menurut Trust J and Trust Art 2014, menyatakan bahawa e-pemasaran terbagi pada tiga, iaitu media yang diperoleh dan media iaitu melakoni perkongsian di orang lain, iaitu mention, share, report and review. Media yang seterusnya adalah media yang berbayar, paid media seperti pay-per-click, display ad, retargeting feed, influencer, paid content promotion dan social media ads. Terdapat tiga strategi pemasaran atas talian, iaitu pemasaran bermaklumat, perucikan dalam talian aplikasi mudah alih. Pemasaran bermaklumat bermaksud menggunakan maklumat ringkas seperti video pendek atau perkongsian media sosial. Manakala peruncikan dalam talian, di mana pemasar perlu menubuhkan kedai atas talian bagi memudahkan pelanggan membuat pembelian. Akhir sekali, aplikasi mudah alih, di mana pemasar perlu menubuhkan aplikasi mudah alih bagi membolehkan pelanggan memuatkan aplikasi di gadget mereka. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiba giliran saya pula, Zasrin binti Zainal, nombor mencik 260281. Okey, untuk segmen saya adalah pembagian demografi, segmen demografi atau segmen demografi bagi global authentic food cinema. Okey, untuk segmen ini kategorian pasaran sasaran berdasarkan adalah daripada formula ubah tertentu seperti umur, pendidikan dan janji. Ia bagi membantu penyediaan memahami pengguna. Penyediaan kami adalah menjadi lebih strategik dan khusus dengan pasaran. Strategi pemasaran kami adalah mengikut kesesuaian khusus. Kami telah memecahkan pasaran sasaran kami ke dalam kategori individu yang ditakdirkan oleh demografi bagi menyalurkan sumber segala kesan dan menjadikan pelanggan bagi pelaburan kami. Okey, untuk sasaran halayak adalah di negara Asia dan suatu dengannya yang berminat dalam kes kami. Okey, kami adalah khusus kepada pelajar dan dewasa tanpa mengira status pangkat darjah. Okey, kami fokus kepada pemilihan kepada semua bagi boleh merasai produk keluaran kami. Okey, global food authentic, global authentic food telah mengeluarkan beberapa tahap kepedasan, iaitu 2 tahap kepedasan, iaitu pedas dan kurang pedas. Keluaran kami adalah masa pengguna yang akan menambah baik setiap produk yang dikeluarkan. Kami menggunakan 4 jenis paste sambal, iaitu sambal tumis, sambal ikan bilis, sambal tempoyak dan sambal penyet seperti keluaran kami lah. Okey, untuk penambahbaikan, kami telah meningkatkan kebersihan makanan berlebih bersih. Okey, untuk penambahbaikan juga kami telah menambahbaikan dalam segi teknologi penyediaan, gabungan teknologi kebersihan atau bunyi dan pemprosesan tekanan tinggi. Kami 5 pihak yang berkepentingan utama bagi penambahbaikan adalah pembekal, kilang, pengeluaran, pemborok, peruncit dan pengguna. Kami telah melaksanakan ramalan lingkup permintaan. B. Mewujudkan rancangan penilaian sesuai pada masa akan datang. C. Menilai pembekal dan mewujudkan pemeriksaan standard untuk bahan mentah yang berkualiti tinggi. Dan D. Kami telah menggunakan teknik yang sesuai untuk menambahkan pada masa akan datang. Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan bagi global authentic food sendiri. Okey, bagi global authentic food, kami bukan saja menjual taste chili
memasarkan ke pasar antarabangsa dalam membutuhkan tempatan. Kami telah mengenal pasti pelanggan, iaitu di restoran, pasar, kedai, lincip dan sebagainya. Iaitu apa sahaja yang menjadi peminat kes kami akan melebarkan sayap kami untuk bagi mendapat kejayaan yang dan menambah baik pengeluaran dan bahan-bahan yang digunakan dari semasa ke semasa. Okay. Platform digital adalah sebagai tempat yang mengeluarkan perniagaan di peringkat antarabangsa dan bagi inovasi pada masa akan datang. Kami berharap kami dapat bersaing dan